Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, kita sambung cerita pewaris keturunan. So, video kali ini sebenarnya dah part 6 dah. Kalau korang boleh tonton lagi part 1 sampai part 5 tu, pergi tonton dulu. Baru macam ada feel sikit. So part 1 sampai part 5 tu macam-macam dah jadi kan. Daripada mula-mula dia terima saka tu, boleh kata saka lah kan, pewaris keturunan. Dah tu dia tak boleh nampak penampakan yang pelik-pelik. Dia kena culik. Siap ayahnya ni dengan nenek dia berlawan-lawan dengan susu mara tu. Jadi macam-macam dah jadi kan. So part kali ni, bila dia dah masuk ke sekolah menengah. Ya, pada masa ni dia berumur 15 tahun. Jadi tak payah lagi masa dah dia. Jom kita mula. Okey, katanya masa umur dia 15 tahun tu, dia dah masuk sekolah menengah dah remaja dah. Dan masa tu, dia bersekolah menengah dekat sekolah yang agak jauh sikit daripada kampung dia. Jadi ayah dia bagi satu tangkal untuk diorang adik-beradik ni. Katanya itu adalah tangkal yang terkuat tau. Dan tangkal tu sendiri tak boleh lepas daripada tangan dia. So dia pakai macam gelang macam itulah. Dan sebenarnya semua adik-beradik dia pakai tangkal tu. Termasuklah mak dan juga ayah dia. So tujuannya, macam biasalah kalau dah tangkal kan, tujuannya tu adalah untuk menjaga diorang ni semua. Jaga daripada terkena sihir, terkena santau, buatan orang ke apa, kena rasuk, kena kacau dengan jin ataupun manusia. Kiranya kalau ada orang yang kacau diorang ni, orang tu akan kena balik. Kalau jin tu yang kacau diorang, jin tu yang akan kena balik. Macam itulah. Dan Ella ni cakap, kalau dah kena tu bukan calang-calang tau. Memang teruk sangat kenanya. Dah tu kalau dah kena pergi ubat cepat-cepat. Dan orang yang boleh ubatkan macam biasalah ayah dia dan juga nenek dia. Nak dijadikan cerita, ada satu hari tu adalah cikgu perempuan ni. Cikgu ni memang agak garang lah. Lepas tu, garang, lepas tu tegas macam tu kan. Jadi pada masa tu, masa cikgu tu mengajar, cikgu tu perasan lah yang si Ella ni dipakai gelang tau. Lepas tu dia tegur. Tegur pun macam marah macam gitulah. Dah tu cikgu tadi suruh Ella ni buang gelang tu ataupun buka gelang tu. Dan yelah, cikgu tu bukannya tahu pun yang kata gelang tu tangkal ke apa kan. Dah tu cikgu tu pergi marah-marah dengan Ella ni. Lepas tu dia pergi cubit perut Ella ni, katanya sampai biru jugalah cikgu cubit. Lepas tu agaknya Ella ni macam tak nak buka lah kan gelang tu. Sebab yelah dah dibagi tahu dah dengan ayah dia, dengan nenek dia semua, jangan buka gelang tu, kena sentiasa pakai, sentiasa ada bersama dia. Jadi cikgu tadi pun pergi ambil gunting. Dia pergi gunting gelang tu. Dah tu dia ambil gelang tu ataupun tangkal tu, pergi masukkan dalam pencil box dia. Dah. Lepas tu dia pergi duduk dekat tempat guru lah, dekat depan sana kan. Dan tak lama lepas tu Ella tadi pun bangun daripada tempat duduk dia. Lepas tu dia pergi ke arah cikgu yang ada kat depan kan. Dan dia pun cakap lah dengan cikgu, "Cikgu, saya nak minta balik gelang tu." Dah, cikgu tadi pun marah lah kan. Biasalah kalau cikgu garang ni kan, yelah macam mana dia cakap kan. Lepas tu cikgu ni pun marah. Dia cakap, "Kamu tahu tak ni sekolah? Mana boleh pakai benda-benda macam tu? Kalau kau nak berhias, tak payah datang ke sekolah." Macam tu dia cakap. Dan Ella ni pun cakap, "Tapi cikgu, ini amanah keluarga. Saya kena jaga elok-elok." Cikgu tadi pun marah lagi lah kan. Biasalah kalau cikgu, kalau orang menjawab, lagilah dia nak angin kan. Lepas tu dia cakap, "Lain kali jangan pakai dekat sekolah." So Ella ni pun bagi tahulah cikgu kan. Jadi Ella tadi pun bagi tahu cikgu yang kata sebenarnya itu adalah adat keluarga dia. Jadi diorang semua adik-beradik memang kena pakai. Dan sebagai cikgu, dia kan ada ego dia juga kan. Walaupun kadang-kadang tu fikir macam salah, tapi yelah cikgu, dia nak orang dengar apa yang dia cakap. Jadi cikgu tadi pun marah balik. Dia cakap, "Banyaklah kau punya adat. Tak pernah pun saya dengar adat-adat macam gitu. Dah, pergi duduk tempat kau." Nampaklah kan cikgu tu memang betul-betul garang. Jadi Ella tadi pun pergilah duduk dekat tempat dia balik. Yelah dia dah cuba bagi tahu, cuba bujuk cikgu tu bagi kat dia balik gelang tadi. Tapi cikgu tu insist juga, tak nak dengar apa yang Ella ni cakap. Siap senyum-senyum sinis lagi tau bila Ella ni cakap itu semua adat, dia kena jaga. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya Ella ni dah rasa tak sedar hati dah. Dia rasa macam gelisah. Dia tahu sesuatu yang buruk mesti akan berlaku nanti. Katanya jantung dia berdegup kencang sebab dia bimbang kok-koklah jadi sesuatu yang buruk dengan cikgu tu. Dan ada satu
satu masa cikgu tengah menulis dekat papan hitam sana, tiba-tiba je boleh ada angin yang kuat dekat sekolah dia. Sampaikan salah satu cermin tingkap dekat kelas dia tu boleh pecah. Bayangkan betapa kuatnya angin tu. Tapi masa Ella ni tengok dekat luar sana, kat langit sana, tak ada pula tanda-tanda nak hujan ke apa. Dan masa dia pandang dekat luar kelas tu, yang dia nampak banyak sangat lembaga dekat luar kelas sana. Pula tu tersusun tau lembaga tu semua. Bayangkan muka diorang ni bujur memanjang macam tu tau. Dan mata diorang pun sama juga, bujur memanjang. Cuma mata diorang ni hanya mata hitam je lah. Mulut diorang pula bukan main lebar lagi, tapi tak ada bibir. Gigi diorang rata je, tapi banyak sangat bintik-bintik hitam. Badan diorang pun memanjang juga. Dah tu kaki dengan tangan pun sama juga, panjang je. Katanya itu mungkin Tompu Lalainggoy. Dia panggilnya macam gitulah. Dan kalau dalam bahasa Melayu, jenis hantu yang tinggi tu, orang panggil hantu galah ke apa kan. Jadi pada masa tu, Ella tadi nampak lembaga tadi melangkah daripada kelas ke kelas. So sebab pada masa tu, Ella ni ralik je tengok dekat lembaga tadi kan. Katanya dia tak pernah tengok lembaga tu dan dia tak rasa macam menakutkan pun. Yelah pada masa tu macam dia dah terbiasa dah nampak lembaga-lembaga yang pelik-pelik. Tapi kalau yang menakutkan tu dia rasalah juga takut. Jadi masa dia tengok kali je dekat luar sana, cikgu dia pun tegur tau. Apa yang kau tengok tu, Ella? Jadi Ella ni pun diam je lah kan. Lepas tu dia geleng-geleng kepala. Katanya masa tu muka cikgu tu nampaklah macam bengis, macam marah macam tu. Sebab si Ella ni tak tumpukan perhatian masa dia tengah mengajar. Tak lama lepas tu cikgu dia cakap macam ni. Murid-murid semua, siapa-siapa yang tak nak tumpukan perhatian masa cikgu mengajar, boleh keluar daripada bilik ni. Ella ni cakap, nampak betul lah cikgu ni tengah marah sekarang ni. Marah dengan dia lah kan. Siap menyindir-nyindir dia lagi. Tapi Ella diam je lah sebab dia tahu yang cikgu ni boleh tahan jugalah dia punya panas baran tu. Jadi lepas cikgu cakap macam gitu tadi, adalah sekumpulan pelajar ni, pelajar nakal, dia terus keluar daripada bilik darjah tu. Katanya selamba je keluar. Yelah dah bagi green light kan. Siapa nak keluar boleh keluar. Lepas tu diorang pun keluar. Dah tu cikgu tadi pun duduk dekat kerusi dia. Kerusi guru tu kan. Dan tak lama lepas tu, Ella ni perasan ada kepulan asap hitam dekat belakang cikgu tu tau. Masa tu, tangan Ella ni terus menggigil. Sebab dia yakin apa yang dia nampak tu adalah rogon daripada tangkal tu. Ataupun jin atau setan daripada tangkal tu. Dalam masa yang sama juga, dia rasa macam nak menangis dah. Sebab dia fikir, yelah dia kesian dengan cikgu dia. Dan dia tahu dalam kelas tu dia seorang je yang nampak. Tak lama lepas tu, cikgu dia tadi yang duduk dekat meja dia kan, tiba-tiba je boleh batuk tau. Dan kali ni, Ella ni nampak ada satu lembaga wanita yang rambutnya panjang sangat tapi mengurai macam itu. Kening lembaga tu pula bukan main tebal lagi. Mata lembaga tu merah menyala dan kepala dia ni banyak sangat kudis. Lepas tu, dekat rambut lembaga tu penuh dengan serangga tau. Serangga tu macam keluar daripada rambut, lepas tu masuk balik dalam rambut. Duk main gitulah, keluar masuk daripada rambut lembaga tu. Katanya serangga tu nampak macam kutu, tapi macam bukan kutu juga. Tak lama lepas tu, serangga-serangga tadi yang terkeluar daripada rambut lembaga tu jatuh dekat atas kepala cikgu tu tau. Masa tu cikgu tadi macam garu-garu kepala dia, macam gatal macam tu kan. Jadi lembaga perempuan yang dia nampak tu sebenarnya pakai baju macam kala hitam, tapi macam ada koyak-koyak macam tu lah. Dah tu lembaga tu pegang satu tongkat yang berwarna perak. Muka dia buruk gila, berlubang-lubang, lepas tu ada nanah. Jadi masa Ella tengok je lembaga macam gitu, dia memang rasa takut gila. Tambah pula lembaga tu kan, dia tengok ke arah cikgu ni seseolah macam, Ella cakap, seseolah macam kucing yang tengah marah. Lepas tu dia tengok macam nak terkam macam tu. Dan tak lama lepas tu, lembaga tadi pandang ke arah Ella ni tau. Yelah biasanya kalau lembaga-lembaga ni makhluk-makhluk lah, kalau kita boleh tengok dia, dia tahu kita boleh tengok dia kan. Jadi dia pun pandang ke arah Ella ni sambil-sambil tersenyum tau. Ella tadi pun apalagi dia tundukkan kepala dia, dia tak nak tengok, tak nak lah bertentang mata dengan lembaga tu. Dan dia sendiri pun diam je. Sebenarnya dia nak sangat berteriak, nak halau je lembaga tu. Tapi lah dia sendiri pun macam takut, dia tak ada kudrat tu. Esoknya tu, cikgu tadi betul-betul jatuh sakit. Masa tu dia adalah juga dengar khabar, kata cikgu ni dia sakit sebab ada benjolan dekat kepala dia.
Katanya benjolan tu macam bisul sebab ada keluar nanah sekali tau. Padahal baru je 1 hari kan dah jadi seteruk tu. Dan yang paling mengejutkan, Ella ni cakap, tiba-tiba je gelang yang dia pakai, gelang yang cikgu tu dah gunting, ada balik dekat tangan dia tau. Macam asal balik, macam tak pernah digunting. Jadi pada hari tu juga dia pergilah jumpa dengan abang-abang dia kan. Dan abang-abang dia ni pun macam jarak tak jauh sebenarnya dengan dia. Jarak setahun 2 macam tu je. Jadi dia umur 15, abang keempat dia tu umur 16 dan abang kelima dia pula umur 17. Jaraknya macam setahun-setahun je lah. Jadi pada masa tu Ella tadi pun pergilah jumpa dengan abang ketiga dia. Lepas tu dia ceritakanlah apa yang berlaku kan. Katanya ngam-ngam pada masa tu dekat dah nak masuk hujung minggu. So kebiasaannya kalau hujung minggu je dia akan balik rumah lah. Kalau tak diorang ni macam tinggal dekat asrama diorang. So dia pun ceritalah apa yang dah berlaku kan. Dah tu dia cakap lah, kuat sangat firasat dia mengatakan makhluk tu datang daripada tangkal yang diorang pakai. Masa abang ketiga dia tanya dia kenapa kan, lepas tu dia pun jawab lah, cikgu kelas kami tu bukan sakit biasa-biasa tu, itu rogon yang dekat tangkal yang buat. Dia cakap macam tu. Lepas dah jelaskan semua apa yang berlaku dalam kelas tu, jadi abang-abang dia pun macam faham lah kan. Jadi pada masa tu abang-abang dia ni macam tu kumah-kamik lah baca sesuatu. Tambah pula abang dia ni macam adalah ilmu sikit. Yelah sebab ayah dia kan dah turunkan ilmu tu dekat abang-abang dia. Tak lama lepas tu abang-abang dia ni pun ajaklah Ella ni, jomlah kita pergi dekat rumah cikgu tu. Kita jenguk dia, lepas tu jumpa cikgu tu lah sebelum benda ni jadi makin teruk kan. Bila diorang bertiga ni dah sampai dekat pintu rumah cikgu tadi, diorang pun macam ketuk-ketuk lah pintu rumah cikgu tu. Pada masa tu juga diorang dapat dengar tau ada bunyi orang mengerang kesakitan dekat dalam rumah tu. Tak lama lepas tu cikgu tadi pun bukalah pintu. Dan pada masa tu Ella ni nampak ada satu bayi yang mungkin dalam 6 bulan macam gitu. Dan bayi tu tengah bergayut dekat kepala cikgu tau. Cuma bayi tu bukan bayi biasa lah. Dan bayi tu bila tengok je ke arah Ella ni, dia tersenyum. Katanya dalam masa yang sama bayi tu pegang kepala cikgu tadi sambil-sambil tengok ke arah Ella. Lepas tu okey, kepala lembaga baby tu, lembaga bayi tadi, kepalanya bulat je, badan dia macam masih merah lagi, seolah-olah baru lahir kan, masih lagi macam merah lah. Tapi mata dia ni semuanya putih dan gigi dia dah tersusun dah ada dah. Dah tu gigi dia tu macam colour kuning tau. Dan kuku dia pula macam panjang-panjang macam tu. Masa dia nampak je lembaga baby tadi, Ella tadi macam terkejut lah kan. Dia katanya dia terkejut, tapi dalam masa yang sama dia kesian sangat tengok cikgu tu. Sebab yelah benjolan yang ada dekat kepala cikgu tu dah makin membesar dah. Katanya cikgu tadi dia pegang je kepala dia ni sebab sakit sangat. Dah tu dia menyandar dekat dinding pintu sana. So, cikgu tadi pun tanyalah, kenapa datang ni? Abang ketiga dia pun jawab, cikgu, saya dengar cikgu sakit. Dan cikgu tadi pun jawab, ya, nanti sembuh lah ni. Cikgu dah pergi hospital dah. Dah lah, kamu pergi balik dekat asrama kamu. Macam tu. Abang ketiga dia tadi cakap lagi, doktor tak boleh nak ubat penyakit cikgu ni. Cikgu tadi pun terus diam tau. Lepas tu macam dia tengok dekat diorang ni satu persatu. Dan tak lama lepas tu, cikgu tadi keluar daripada rumah dia, pergi ke arah abang ketiga diorang ni. Dan cikgu tadi tanya, apa maksud kamu? Abang ketiga dia pun cuba explain lah kan, cuba jelaskan. Yang kata, cikgu ni bukan sakit biasa-biasa, tapi cikgu kena kacau. Ada benda yang dah kacau cikgu sekarang ni. Masa ni cikgu tadi diam balik. Katanya lama jugalah cikgu tu terdiam, lepas tu macam fikir kan. Mungkin macam tak percaya pula apa yang dia dah dengar tu. Cuma abang Ella ni tak bagi tahulah, kata cikgu ni dah terkena sebab cikgu potong tangkal tu semua. Dia tak bagi tahulah puncanya daripada diorang ni. Dan abang ketiga dia cuma cakap, kalau cikgu nak, kita orang boleh tolong. Jadi cikgu tadi pun tanyalah kan, macam mana nak tolong. Dan diorang ni explain lah, kata ayah diorang ni boleh tolong ubatkan. Cuma cikgu tadi nak kena pergi kampung diorang lah. Kebetulan itu kan hujung minggu, jadi mana ada kelas ke apa kan. Dah, cikgu tu terus setuju. Dan dalam masa yang sama juga, cikgu tadi adalah cerita dengan diorang ni, yang pada malam semalam tu, masa dia tidur dia ada mimpi. Ada satu lembaga yang serba hitam dan kepala dia tu penuh dengan kutu
tengah mengilai dekat dia tau, ataupun tengah mengertawakan dia. So masa tu Ella macam dah boleh agak lah, mungkin lembaga pada tangkal tu yang kacau cikgu pada malam semalam. Dan pada masa tu abang-abang dia ni macam tolonglah sikit cikgu ni. Dia orang tolong buangkan lembaga baby yang ada dekat kepala cikgu tu, supaya taklah rasa sakit macam itu lagi. Yelah, macam yang saya cakap tadi, abang-abang dia kan macam pandai sikit nak ubat orang ni, tapi tak adalah expert sangat macam ayah dia orang. Dan katanya pada masa tu lama jugalah dia orang ambil masa untuk buang lembaga bayi yang ada dekat kepala cikgu. Ya, sampai abang dia ni maki-maki tau sebab susah sangat nak keluarkan. Dan bila dah dua-dua abang dia ni macam saling tolong, barulah dia orang boleh buang lembaga bayi tadi. Masa dia orang dah buang lembaga baby tadi, dia orang ni dapat dengar tangisan bayi tau dalam rumah tu. Dan cikgu dia orang pun boleh dengar juga tangisan tu. Dah tu cikgu dia beritahu lah yang kepala dia ni rasa macam ringan sikit. Petang tu baru dia orang mula bertolak daripada sekolah nak pergi ke kampung dia orang. Dan pada masa tu ada seorang kawan cikgu ni yang follow sekali. Katanya dia orang ni balik menggunakan kereta kawannya cikgu ni, kereta Hela. Dah tu dia cakap kalau pakai kereta-kereta biasa macam susah sikit nak masuk ke perkarangan. Dah tu dia orang cakap kalau pakai kereta biasa macam susah sikit nak masuk dekat jalan-jalan kampung dia orang tu. Sebab kampung dia orang memang betul-betul pedalaman. Jadi dalam kereta Helak tu, diorang berlima lah semuanya. Cikgu tadi, kawan cikgu tadi, Ella dan dua adik-beradik Ella ni. Abang Ella tadi kan. So dalam perjalanan tu, diorang cuma diam je. Diorang tak bercakap banyak sampaikan abang yang keempat dia ni tertidur. To be continue. Okey lah, cerita ni ada sambungannya. Kita akan sambung pada part 7 nanti, part 7. Dan korang tunggu je lah next video nanti. Okey, saya rasa sampai sini untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.